Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, yang sentiasa berpaksikan kepada keadilan, semestinya saudara penjaga masa yang setia dengan radiknya, seterusnya rakan perjuangan yang saya segani dan saya hormati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin, bukan pula untuk berbicara kosong, akan tetapi menyampaikan pidato saya yang bertajuk Rukun Negara Membentuk Rakyat Berkualiti. Hadirin yang saya hormati, Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada berbilang kaum yang mempunyai nilai hidup sosial, kebudayaan dan kepercayaan berbeza. Ini menyebabkan perpaduan agak sukar dicapai kerana setiap orang mempunyai kepercayaan dan pandangan hidup yang berbeza. Oleh itu, kita memerlukan sesuatu yang dapat mengeratkan perhubungan sesama rakyat dan membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni di bawah bumbung yang sama, tidak kira dari kaum atau status yang berbeza. Sehubungan dengan itu, Rukun Negara telah diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1970, rentetan peristiwa hitam yang melanda negara Malaysia, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Antara tujuan Rukun Negara adalah untuk dijadikan prinsip hidup semua rakyat negara ini dan menjamin perpaduan dan keamanan negara. Rukun Negara seharusnya dijadikan panduan oleh setiap rakyat yang mengaku dirinya sebagai warga negara Malaysia. Sekiranya panduan ini sentiasa dipatuhi, pastinya akan membentuk rakyat yang berkualiti. Rakyat yang berkualiti bersinonim dengan warga negara yang bermutu tinggi dan tinggi nilainya. 5 prinsip rukun negara yang telah diilhamkan. Hadirin sekalian, itulah lagu yang sering kali dimainkan di corong-corong radio dan televisyen. Ianya bukanlah sekadar untuk hiburan semata-mata, tetapi ada mesej yang ingin disampaikan. Mari kita tinjau apakah mesej yang ingin disampaikan. Prinsip yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama pastinya menyeru kepada kebaikan. Justru bagi insan yang beragama, pastinya mereka percaya bahawa melakukan perkara yang baik adalah sangat dituntut. Di sini kita dapat memahami bahawa prinsip yang pertama ini akan dapat melahirkan rakyat yang berkualiti, yang mana inginkan sesuatu yang terbaik untuk dirinya dan masyarakat. Jadi, tidak dapat dinafikan, Rukun Negara dapat membentuk rakyat yang berkualiti melalui prinsipnya yang pertama. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menyeru supaya rakyat Malaysia sentiasa mengamalkan sikap taat dan setia kepada pemimpin dan tanah air. Rakyat yang taat dan sayang akan tanah airnya pasti akan berusaha untuk memajukan negara. Walau apapun terjadi, kesanggupan mereka untuk berkorban
sangatlah dihargai. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia adalah rakyat yang berkualiti tinggi. Prinsip kesetiaan inilah yang akan memacu rakyat Malaysia untuk berubah, memajukan negara ini. Rakyat yang bersemangat seperti inilah yang akan dapat memimpin negara kelak. Pepatah Melayu ada mengatakan, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Hadirin yang saya muliakan, prinsip yang ketiga pula ialah keluhuran perlembagaan. Maksudnya ialah setiap warga negara hendaklah menghormati perlembagaan negara yang juga merupakan sumber perundangan tertinggi negara. Setiap rakyat haruslah menghormati dan mematuhi perlembagaan yang telah ditetapkan. Ia bertujuan untuk menjaga hak setiap rakyat Malaysia. Ia bertujuan justru dalam usaha membentuk rakyat yang berkualiti. Prinsip ini memainkan peranan yang sangat penting. Setiap rakyat pastinya di bawah naungan perlembagaan negara yang semestinya menjaga hak-hak mereka. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Kalau sudah ditetapkan, jangan pula dibuatnya. Maksud yang ingin saya sampaikan di sini ialah setiap negara mempunyai undang-undang tersendiri. Ia adalah berasaskan kepada perlembagaan negara. Perkara ini termaktub di dalam rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Dengan adanya undang-undang, maka setiap rakyat akan berdisiplin dan mematuhi segala yang telah ditetapkan. Warga negara yang berdisiplin akan membentuk rakyat yang berkualiti tinggi. Hadirin yang disanjungi, prinsip yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kelima ini menekankan perkembangan personaliti, tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya ialah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras kempen, budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila pada paksinya bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang berkualiti. Masyarakat majmuk namun hidup bersatu padu. Inilah yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sememangnya rakyat yang berkualiti tinggi dan disanjung tinggi oleh negara-negara lain. Bulat kata kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Itulah amalan rakyat Malaysia yang sentiasa berpandukan kepada ideologi negara yang telah membentuk rakyat yang berkualiti. Dengan adanya kerjasama yang erat dan perpaduan yang kukuh berakar umbikan rukun negara, maka tidak hairanlah negara Malaysia mampu membentuk rakyat yang berkualiti tinggi dan disegani dunia. Justru, marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara dan sekaligus menjadi insan yang berkualiti. Ingatlah pepatah Melayu lama ada mengatakan, ibarat telur sesangkap, pecah sebiji, pecah semua. Tepuk dada, tanya minda. Sekian, terima kasih.